Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati panel penilaian 1 Encik Sadri bin Elias Abdul Aziz, panel penilaian kedua Dr. Ashraf Ridwan bin Ali, seterusnya sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian. Saya Zuhair Medusti bin Zahari dari unit PISMP Sains 2 ambilan Jun 2017. Terlebih dahulu, saya ingin rakamkan jutaan terima kasih kepada Dr. Zul Aizam bin Yasin selaku pensyarah penyelidik saya yang telah memberikan banyak bimbingan dan tunjuk ajar dalam usaha untuk menjayakan kajian ini. Saya ingin membentangkan hasil kajian yang bertajuk Tahap Penerapan Pendidikan Alam Sekitar dalam Pembelajaran dan Pemudahcaraan dalam kalangan siswa guru Institut Pendidikan Guru. Sebelum pergi dengan lebih jauh, berikut adalah isi kandungan yang akan dibincangkan dalam pembentangan ini, iaitu bermula daripada pengenalan, pernyataan masalah, objektif kajian, sorotan literatur, dapatan dan perbincangan, implikasi kajian dan akhir sekali adalah cadangan kajian lanjutan. Mengenai latar belakang kajian ini, kursus pendidikan alam sekitar mula diterapkan dalam program pra-perkhidmatan perguruan sejak tahun 1997. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia 2017, matlamat utama kursus pendidikan alam sekitar adalah untuk membekalkan pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi kepada guru-guru pelatih berkaitan dengan alam sekitar. Hal ini penting supaya bakal-bakal guru dapat menerapkan pendidikan alam sekitar secara efektif apabila ditempatkan di sekolah kelab. Kaedah pengajaran pendidikan alam sekitar adalah melalui pengintegrasian alam sekitar dengan mata pelajaran masing-masing. Kini, pendidikan alam sekitar diterapkan melalui salah satu elemen berantas kurikulum yang terkandung dalam kurikulum standard sekolah rendah, iaitu kelestarian alam sekitar. Berikut adalah pernyataan masalah yang mana pernyataan masalah ini diperoleh daripada dapatan kajian-kajian lepas. Menurut kajian Habibah Latih dan Punita Muniandi 2011, guru menghadapi masalah kekangan masa untuk menerapkan pendidikan alam sekitar hanya semata-mata ingin menghabiskan sukatan pelajaran. Seterusnya, kajian Abdul Aziz 2013 mendapati bahawa guru beranggapan tugas menyelesaikan isu-isu alam sekitar hanya berfokuskan kepada pihak tertentu sahaja seperti Jabatan Alam Sekitar. Ini membuktikan bahawa sikap guru terhadap alam sekitar masih lagi tak boleh dibanggakan. Seterusnya, kajian Ain Itial 2016 mendapati bahawa majoriti guru sekolah rendah memiliki pengetahuan yang rendah tentang pendidikan alam sekitar. Hal ini kerana hasil dapatan daripada kajian ini membuktikan bahawa hanya 40% guru sahaja yang pernah mengikuti kursus pendidikan alam sekitar sewaktu berada di Institut Pengajian Tinggi Awam dahulu. Hasil daripada dapatan kajian ini, pengkaji ingin melihat bagaimanakah fenomena yang ada di IPG pada ketika ini, di mana majoriti siswa guru pernah mengikuti kursus elektif pendidikan alam sekitar di IPG. Namun begitu, sejauh manakah siswa guru menerapkan pendidikan alam sekitar dalam pembelajaran dan pemudahcaraan semasa menjalani praktikum? Terdapat 3 objektif kajian yang ditetapkan oleh pengkaji, iaitu yang pertama, mengenal pasti tahap penerapan pendidikan alam sekitar dalam pembelajaran dan pemudahcaraan dalam kalangan siswa guru IPG. Seterusnya, mengenal pasti tahap penerapan pendidikan alam sekitar dalam pembelajaran dan pemudahcaraan dalam kalangan siswa guru IPG berdasarkan faktor demografi. Yang ketiga, mengenal pasti hubungan antara faktor-faktor pro alam sekitar dengan tahap penerapan pendidikan alam sekitar dalam pembelajaran dan pemudahcaraan. Berikut adalah soalan kajian yang ditetapkan oleh pengkaji, iaitu pertama, apakah tahap penerapan pendidikan alam sekitar dalam pembelajaran dan pemudahcaraan dalam kalangan siswa guru IPG? Yang kedua, adakah terdapat perbezaan tahap penerapan pendidikan alam sekitar dalam pembelajaran dan pemudahcaraan dalam kalangan siswa guru IPG berdasarkan faktor demografi? Yang ketiga, adakah terdapat hubungan antara faktor-faktor pro alam sekitar dengan tahap penerapan pendidikan alam sekitar dalam pembelajaran dan pemudahcaraan? Terdapat 6 hipotesis kajian yang dikemukakan oleh pengkaji dalam kajian ini, di mana ke-6 hipotesis tersebut adalah hipotesis nul,
Iaitu hipotesis kajian yang pertama, tidak terdapat perbezaan tahap penerapan pendidikan alam sekitar dalam pembelajaran dan pemudahcaraan dalam kalangan siswa guru IPG. Yang kedua, tidak terdapat perbezaan signifikan tahap penerapan pendidikan alam sekitar dalam pembelajaran dan pemudahcaraan berdasarkan faktor jantina. Yang ketiga, tidak terdapat perbezaan signifikan tahap penerapan pendidikan alam sekitar dalam pembelajaran dan pemudahcaraan berdasarkan faktor pengkhususan. Yang keempat, tidak terdapat hubungan signifikan antara tahap penerapan pendidikan alam sekitar dalam pembelajaran dan pemudahcaraan dengan faktor pengetahuan. Yang kelima, tidak terdapat hubungan signifikan antara tahap penerapan pendidikan alam sekitar dalam pembelajaran dan pemudahcaraan dengan faktor sikap. Yang keenam, tidak terdapat hubungan signifikan antara tahap penerapan pendidikan alam sekitar dalam pembelajaran dan pemudahcaraan dengan faktor tingkah laku. Berikut adalah sorotan literatur daripada kajian-kajian lepas. Kajian Ambikabati 2012 mendapati bahawa guru-guru mengakui kesepaduan pengajaran pendidikan alam sekitar dalam geografi adalah sukar kerana kurang memiliki pengetahuan tentang pendidikan alam sekitar dan kesepaduannya. Kajian Aziz Majid 2013 mendapati bahawa guru kurang memberi penekanan kepada nilai, sahsiah dan kepribadian murid terhadap alam sekitar dalam kehidupan seharian murid. Seterusnya, kajian Masitah Muhammad Yusof ETL 2013 mendapati perubahan sikap ke arah yang lebih baik dan positif turut dikenal pasti sebagai antara faktor yang mempengaruhi efikasi diri guru dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan alam sekitar di sekolah. Berikut adalah skala tahap Shannon Moran dan Gares CR 2004 yang digunakan oleh pengkaji bagi menghuraikan tafsiran tahap bagi setiap julat skor min yang ditetapkan oleh pengkaji. Bermula dari tahap rendah, tafsiran julat skor min antara 1.00 hingga 1.80 menunjukkan tafsiran tahap yang sangat rendah dan sehinggalah kepada tafsiran julat skor min antara 2.61 hingga 3.40 menunjukkan tahap sederhana tinggi dan tafsiran julat skor min antara 4.21 hingga 5.00 menunjukkan tahap yang sangat tinggi. Berikut adalah tafsiran kekuatan hubungan Chua 2014 yang digunakan untuk menghuraikan kekuatan hubungan antara dua pemboleh ubah kajian. Tafsiran julat saiz perkali korelasi antara 0.00 hingga 0.20 menunjukkan hubungan sangat lemah. Diikuti pula dengan tafsiran julat saiz perkali korelasi antara 0.41 hingga 0.70 menunjukkan hubungan sederhana dan tafsiran julat saiz perkali korelasi antara 0.91 hingga 1.00 menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Berikut adalah kerangka teoretikal yang digunakan oleh pengkaji bagi menggambarkan kajian yang ingin dijalankan. Model yang digunakan adalah model pro alam sekitar yang dipelopori oleh Chalmers dan Eigenmann 2002 yang menyatakan bahawa hubungan antara pengetahuan, kesedaran, keprihatinan yakni sikap dan tingkah laku terhadap alam sekitar adalah linear. Berikut adalah kerangka konseptual yang dikemukakan oleh pengkaji bagi mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kajian yang dijalankan. Terdapat 3 faktor yang dikaji iaitu pengetahuan, sikap dan tingkah laku di mana ketiga-tiga faktor ini adalah yang diadaptasi daripada model pro alam sekitar dan akhirnya apa yang ingin diukur adalah tahap penerapan pendidikan alam sekitar yang diperolehi dalam bentuk min. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan reka bentuk kuantitatif iaitu menjalankan kajian tinjauan. Instrumen soal sidik yang digunakan diadaptasi daripada kajian Rohayu Rodin ETL 2012 dan diubah soal mengikut kesesuaian konteks kajian. Populasi yang disasarkan ialah siswa guru PISMP ambilan Jun 2017 Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail. Kaedah persempalan yang digunakan ialah persempalan bertujuan. Jumlah responden yang disasarkan
ialah seramai 115 orang yang terdiri daripada siswa guru option Sains, Bahasa Melayu, TESOL dan Pendidikan Islam. Hasil dapatan keseluruhan nilai alfa Cronbach bagi soal fidik yang telah digunakan dalam kajian rintis ialah 0.903 dan ini membolehkan soal fidik tersebut digunakan dalam kajian sebenar. Perisian penganalisisan data yang digunakan oleh pengkaji ialah Statistical Package for the Social Science SPSS versi 26.0. Dalam kajian ini, didapati bahawa seramai 115 orang responden yang terlibat dalam kajian ini. Daripada 115 orang responden, majoriti responden terdiri daripada siswa guru perempuan iaitu seramai 70 orang atau 61%, manakala selebihnya adalah siswa guru lelaki. Daripada 119 orang responden, majoriti siswa guru berumur 23 tahun iaitu 84 orang yang mengambil bahagian dalam kajian ini, manakala selebihnya 24 tahun dan 25 tahun. Seterusnya, dari segi pengkhususan, majoriti responden terdiri daripada siswa guru TESOL iaitu seramai 40 orang, iaitu sebanyak 35% diikuti pula dengan siswa guru sains 39 orang dan selebihnya adalah terdiri daripada siswa guru pengajian Melayu dan pendidikan Islam. Dan akhir sekali, majoriti siswa guru iaitu seramai 100 orang pernah mengikuti kursus pendidikan lestari alam sekitar. Seterusnya, mengenai soalan kajian pertama, pengkaji menggunakan analisis deskriptif mean iaitu mengenai apakah tahap penerapan pendidikan alam sekitar dalam pembelajaran dan pemudahcaraan dalam kalangan siswa guru PSMP ambilan Jun 2017 IPG KDRI. Kajian mendapati bahawa tahap penerapan pendidikan alam sekitar dalam pembelajaran dan pemudahcaraan dalam kalangan siswa guru IPG berada pada tahap yang sangat tinggi iaitu dengan mean 4.45, sisian piawai 0.436. Bagi mengkaji hipotesis kajian 1, pengkaji hanya melihatkan kepada perbezaan kelompok skor mean dan didapati bahawa terdapat perbezaan tahap penerapan pendidikan alam sekitar dalam pembelajaran dan pemudahcaraan dalam kalangan siswa guru IPG. Didapati bahawa terdapat 3 kelompok berbeza berkenaan tahap penerapan pendidikan alam sekitar yang dapat dikenal pasti dalam kalangan siswa guru IPG iaitu tahap sederhana tinggi, tahap tinggi dan tahap sangat tinggi. Ini menunjukkan bahawa hipotesis kajian 1 ditolak. Seterusnya, bagi mengkaji hipotesis kajian kedua, pengkaji menggunakan analisis inferensi ujian T. Didapati bahawa keputusan ujian adalah tidak terdapat perbezaan signifikan iaitu dengan nilai T sama dengan negatif 0.39 dan nilai signifikan yang diperolehi ialah 0.969 dan nilai ini merupakan nilai yang melebihi daripada nilai signifikan yang lebih daripada 0.05 dan kajian mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan signifikan terhadap tahap penerapan pendidikan alam sekitar dalam pembelajaran dan pemudahcaraan antara siswa guru lelaki dan siswa guru perempuan, sekaligus menunjukkan bahawa hipotesis kajian kedua diterima. Seterusnya, bagi mengkaji hipotesis kajian yang ketiga, pengkaji menggunakan analisis inferensi ujian ANOVA. Didapati bahawa keputusan signifikan yang dicatatkan ialah 0.577 dan nilai ini melebihi daripada nilai signifikan 0.005 sekaligus kajian mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap penerapan pendidikan alam sekitar dalam pembelajaran dan pemudahcaraan berdasarkan pengkhususan siswa guru dan ini menunjukkan bahawa hipotesis kajian ketiga diterima. Seterusnya, bagi mengkaji hipotesis kajian yang keempat, kelima dan keenam, pengkaji menggunakan analisis
inferensi ujian korelasi Pearson dan didapati bahawa bagi hipotesis kajian keempat ini, kekuatan korelasi antara tahap penerapan pendidikan alam sekitar dalam pembelajaran dan pemudahcaraan dengan pengetahuan adalah kuat, iaitu dengan nilai R sama dengan 0.84, di mana korelasi tersebut signifikan pada P kurang daripada 0.01. Seterusnya, bagi hipotesis kajian yang kelima, didapati bahawa terdapat hubungan kuat antara tahap penerapan pendidikan alam sekitar dalam pembelajaran dan pemudahcaraan dengan faktor sikap yang mencatatkan nilai R sama dengan 0.88. Dan hipotesis yang terakhir, wujud juga hubungan yang kuat antara tahap penerapan pendidikan alam sekitar dalam pembelajaran dan pemudahcaraan dengan faktor tingkah laku, iaitu hubungannya adalah kuat dengan nilai R sama dengan 0.87. Hasil dapatan menunjukkan bahawa tahap penerapan pendidikan alam sekitar dalam pembelajaran dan pemudahcaraan dalam kalangan siswa guru PISMP ambilan Jun 2017 IPG-KJRI berada pada tahap yang sangat tinggi. Seterusnya, tidak terdapat perbezaan signifikan terhadap tahap penerapan pendidikan alam sekitar dalam pembelajaran dan pemudahcaraan berdasarkan faktor jantina dan pengkhususan. Ini menunjukkan bahawa faktor jantina dan faktor pengkhususan tidak mempengaruhi tahap penerapan pendidikan alam sekitar dalam pembelajaran dan pemudahcaraan. Seterusnya, wujud hubungan yang kuat antara tahap penerapan pendidikan alam sekitar dengan setiap faktor yang dikaji, iaitu pengetahuan, sikap dan tingkah laku. Ini menunjukkan bahawa dapatan kajian tersebut selari dengan model kajian pro alam sekitar yang dipelopori oleh Chalmers dan Eigenmann 2002 yang menyatakan bahawa terdapat hubungan linear antara pengetahuan, sikap dan tingkah laku terhadap alam sekitar. Hasil daripada kajian ini, berikut adalah implikasi kajian yang berfokuskan kepada tiga pihak, iaitu siswa guru IPG, Institut Pendidikan Guru Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Diharapkan agar kajian ini dapat membantu siswa guru untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan kemahiran pedagogi berkaitan penerapan pendidikan alam sekitar dalam pembelajaran dan pemudahcaraan bagi mata pelajaran yang diajar sewaktu menjalani praktikum. Seterusnya, di pihak Institut Pendidikan Guru Malaysia diharapkan dapat mewujudkan kursus generik berkaitan pendidikan alam sekitar dan mewajibkan semua siswa guru mengikuti kursus tersebut sewaktu berada di peringkat PPISMP di kampus masing-masing, iaitu sebagai pendedahan awal kepada bakal-bakal guru mengenai ilmu alam sekitar. Seterusnya, diharapkan kajian ini dapat memberi input kepada pihak kementerian, khususnya KPM, bagi menambah baik semua silibus mata pelajaran sedia ada yang ada di sekolah, di mana pihak bertanggungjawab boleh mencadangkan pelbagai aktiviti pembelajaran yang menjurus kepada kecintaan alam sekitar. Berikut adalah cadangan kajian lanjutan, iaitu yang pertama, diharapkan agar pengkaji lain menggunakan pelbagai metodologi bagi pengumpulan data seperti pemerhatian, temu bual dan analisis dokumen supaya hasil kajian adalah lebih dipercayai. Seterusnya, diharapkan agar pengkaji lain dapat meluaskan skop kajian dengan menyelidik saiz populasi yang lebih besar seperti siswa guru IPG seluruh Malaysia. Dan dalam kajian dan cadangan kajian lanjutan, diharapkan agar pengkaji lain boleh melakukan pengubahsuaian terhadap instrumen kajian sedia ada mengikut keperluan pengkaji lain bagi menyelidik beberapa faktor tambahan yang menyumbang kepada tahap penerapan pendidikan alam sekitar dalam pembelajaran dan pemudahcaraan seperti faktor motivasi, ekonomi dan sosial. Maka sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.